السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada manhaj al-Imam Asy-Syafi'i fi isbatil aqidah, atau manhaj Imam Asy-Syafi'i, sebuah karya karangan Dr. Muhammad Abdul Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Sambungan kita pada malam ni ialah masih lagi pada sikap Imam Syafi'i terhadap taklid, iaitu taklid pada satu pandangan, sama ada pandangan tu pandangan dalam akidah ataupun pandangan dalam fiqh. Dan perbahasan kita dah sebut sebelum ni, muka surat 144, iaitu bila mana penulis dia datangkan satu syair daripada satu orang tokoh yang bernama Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 463 Hijrah, yang mana dia sebut dalam muka surat 144 tu, dia punya syair dia, ya sa'ili an mawdi'it taqlidi khudh annil jawaba bifahmil lubbin hadir wa asghi ila qawli wadin binasihati wahfaz alayya biwadiri wa nawadiri la farqa baina muqallidin wa bahmatin tanqadu baina janadilin wa da'athirin tabban liqadin aw limuftin la yara ilalan wa ma'na lil maqalis sa'iri fa idza iqtadayta fa bil kitabi was sunnati al mab'uthi bid dinil hanif at tahiri thumma as-sahabatu 'inda 'adamika sunnatun fa ulaka ahlun nuhan wa ahlul basairi وكذاك إجماع الذين يلونهم من تابعهم كابرا عن كابري إجماع أمتنا وقول نبينا مثل النصوص لدى الكتاب الزاهري. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab dia Jami' Bayan Al-Ilmi wa Fadlihi, yang mana terjemahan dia disebut situ, ya sa'ili an mawdi'it taqlidi khudh, wahai orang yang bertanya kepadaku tentang kedudukan taklid, khudh anil jawaba bifahmi lubbin hadiri, ambillah jawapanku dengan akal yang penuh konsentrasi, maknanya yang fokus. Maknanya dia syairkan jawapan bila mana ada orang tanya dia tentang taklid. Walaupun Ibn Abdul Bar ni dia lebih kemudian berbanding Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah dan dia wafat 463 Hijrah. Maknanya beberapa ratus kurun selepas daripada tu baru datang Ibn Abdul Bar. Cuma penulis dia nak bawakan kata-kata Imam Ibn Abdul Bar ni, tujuan dia apa? Tujuan nak tunjuk pada kita flow yang sama, susunan turutan yang sama daripada yang awal sampai yang akhir, bercerita tentang bab taklid ni. Taklid ni lah ikut satu pandangan, hanya pandangan tu keluar daripada satu orang yang kita percaya, sama ada orang tu ustaz yang betul ataupun ustaz yang tak betul,
tuan guru yang betul ataupun tuan guru yang tak betul, kita ikut tanpa kita tahu pendalilan yang khusus daripada nas. Itu yang dinamakan dengan taklid. Okay. Jadi orang tanya pada Ibn Abdul Bar tentang taklid ni. Okay. Dia pun kata wa asghi ila qawli wa din bi nasihati wahfaz alayya biwadiri wa nawadiri. Dengarkan ucapanku dan taatilah nasihatku. Wahfaz alayya, dan hafalkan perkataanku, biwadiri wa nawadiri. Hafal perkataan aku ni elok-elok, sebab perkataan yang aku nak beritahu pada kamu ni ialah perkataan yang mudah dan jarang. Nawadir, wawadir ialah dua perkataan yang bermaksud mudah dan jarang. Maknanya perkataan yang boleh difahami oleh semua peringkat, daripada kanak-kanak sampailah kepada orang tua, daripada orang yang belajar agama sikit-sikit sampailah orang yang belajar agama secara khususi. Okay. Apa kata Imam Ibn Abdul Bar? La farqa baina muqallidin wa bahmatin. Tidak ada beza antara orang yang bertaklid dengan binatang ternak. Jawapan tu ialah jawapan yang negatif. Maknanya nak tunjuk kepada kita, taklid ni tak elok. Bertaklid ini menunjukkan satu orang yang telah menutup keupayaan otak dia untuk faham satu perkara tu dengan lebih baik. Melainkan orang tu dia ada masalah untuk berfikir, ataupun orang tu kita kira orang yang kurang upaya, dia tak boleh nak fikir lebih-lebih, tak boleh kena benda-benda yang payah. Tapi kalau dia hanya orang biasa, dia boleh faham apa yang nak disampaikan, terutamanya dalam bab hukum hakam agama ataupun perkara usul dan perkara furuk dalam agama. Maknanya perkara asas dan perkara cabang dalam agama, dia boleh faham. Cuma dia tak nak faham, dia pilih nak taklid. Kata Imam Ibn Abdul Bar, la farqa. Tidak ada beza baina muqallidin wa bahmatin. Antara orang yang suka ikut pendapat, lepas tu tak nak cermati pandangan itu ataupun pendapat itu, dengan binatang ternak. Sebab binatang ternak dia tak pernah tanya tuan dia, makanan yang dia dapat tu elok ke tak elok. Dia makan je. Makanan tu kena racun, dia pun makan, akhirnya dia mati. Kalau makanan tu elok, dia sihat, dia gemuk, cukup masa pun dia tak kena sembelih juga. Okay. Jadi itu satu perbandingan yang sangat teruk yang ingin disampaikan oleh Imam Ibn Abdul Bar Al-Andalusi. Dia satu orang yang duduk di kawasan Andalus. Andalus ni Spanyol. Okay. Dia kata tanqadu baina janadilin wa da'athirin, yang tunduk di antara batu-batu dan kawanan binatang. Maknanya binatang ternak ni dia tunduk, duduk di padang rumput pun dia tunduk, di mana-mana pun dia tak pernah angkat kepala, sebab dia hanya kerja ikut sahaja di mana yang diarahkan. Tabban liqadin aw limuftin la yara ilalan wa ma'nan lil maqalis sairi. Celakalah satu orang hakim atau mufti, satu orang yang memberi fatwa, yang tidak mahu melihat dalil, alasan dan makna dari pendapat dan ucapan yang beredar. Okay. Tiba-tiba Ibn Abdul Bar dia sebut tabban liqadin aw limuftin. Celaka bagi qadi. Istilah kita pun kita panggil qadi lah. Satu orang yang akan menyelesaikan masalah umat. Tok qadi kita panggil. Dia pandai dalam bab nikah kahwin, dia pandai dalam banyak bab lah. Maknanya orang yang kita sebut sebagai orang agama. Aw limuftin, ataupun mufti la yara ilalan, yang malas untuk tengok sebab pandangan itu relevan atau tak relevan diguna. Okay. Kritikan ini ialah kritikan yang sama pernah dilontarkan oleh Prof Hamka yang lebih kemudian daripada Ibn Abdul Bar. Bila mana dia dikritik hebat oleh satu orang mufti di tanah Melayu, sehingga dia tulis satu risalah teguran jujur dan ikhlas untuk mufti Johor yang dia tulis. Okay. Dalam tu pun dia sebut tentang sikap sebahagian orang agama yang ada kuasa, yang hanya selesa dengan beredar di kalangan masyarakat tu pandangan yang sejenis saja. Dia sendiri pun tak nak upgrade ilmu orang-orang yang menunggu ilmu pada dia. Dan lebih dahsyat lagi, dia sendiri pun selesa dengan ilmu dia yang tak banyak. Bahkan tidak ada usaha untuk dia tu faham lebih. Benda tu berlaku bukan hanya pada orang awam, tapi berlaku juga pada qadi dan mufti. Maknanya sampai pada satu tahap, dia orang sendiri tak nak upgrade. Sebab tu kita akan tengok, bila mana dia sebut qadi dan mufti ni, bukan hanya qadi dan mufti lah. Ustaz-ustaz ke yang berceramah ke apa semua, pun akan ada sebahagian mereka ni sikap duduk satu level ni, dia orang tak lagi nak menuntut ilmu macam zaman dia orang belajar dulu.
Dia orang hanya lebih selesa dengan hanya berpada dengan ilmu-ilmu yang lama, yang dah belajar mungkin 10 tahun, 15 tahun ataupun 20 tahun yang lepas. Dan dia orang pun hanya akan beri hukum berdasarkan pada 10, 15 tahun ilmu yang lepas. Sebab kita kena tahu perubahan masyarakat ni berbeza, terutamanya dalam bab muamalat. Sebab tu kalau kita cari hukum hakam jual beli online dalam kitab-kitab yang terdahulu, tak ada satu akan keluar hukum. Sebab zaman dulu tak berlaku jual beli macam tu. Tapi macam mana boleh keluar hukum jual beli online ke, pertukaran mata wang online, forex ke, apa-apa sajalah istilah dia, bitcoin ke apa semua sekian ni. Sebab adanya alim ulama yang hidup di zaman moden yang cuba untuk memahami kaul-kaul ulama yang terdahulu, lalu menyepadankan kaul itu dengan zaman sekarang. Dan itu kerja orang agama. Kerja orang agama dia bukan hanya buka kitab, baca sebaca-baca, tapi dia tidak ada takkul dan pemerhatian. Takkul ni maksud dia apa? Dia tengok, dia perhati, dia mengakali benda tu, dia bagi faham elok supaya benda tu relevan untuk disampaikan kepada masyarakat. Sebab tu fatwa, hukum hakam, dia boleh berubah pada setiap zaman, dia tak sama pada setiap zaman. Sebab melihat kepada suasana zaman yang berbeza-beza. Tengok zaman Ibn Abdul Bar ni kurun ke 500 Hijrah, sekarang ni kurun 1400 Hijrah, 1500 Hijrah dah. 1000 lebih dah kita beza dengan dia. Okey. Jadi memungkinkan banyak benda yang akan berlaku dan agak mustahil untuk satu orang tu dia pegang pada satu pendapat. Cuma bila mana cubaan ataupun usaha untuk beritahu pada orang pendapat-pendapat dalam agama ni banyak, khususnya dalam bab fiqh, akan ada mereka-mereka yang tak senang dengan usaha ni sebab mereka berada pada kedudukan yang sudah cukup tinggi dan boleh jadi dengan usaha nak bagi cerdik orang faham banyak pendapat ni mengganggu gugat kedudukan dia yang hanya tahu satu dua pendapat tapi dah duduk pada kedudukan yang tinggi. Sebab tu Imam Ibn Abdul Bar dia mengkritik dua jawatan ini, qadhin atau muftin. Sebab dua jawatan ni pun berlega padanya orang-orang yang rasa cukup dengan satu pandangan, tak nak upgrade. Cukuplah orang awam tahu yang ni saja, tak perlu dia tahu lebih. Dan tak ada rasa nak fikir apa usaha nak bagi orang ni cerdik. Tidak ada usaha yang ingin dilakukan melainkan berpada dengan berpegang dengan pandangan yang lama. Okay. Kemudian kata Imam Ibn Abdul Bar, fa idza qtadaita fabil kitabi was sunnah. Pada perenggan ni kata Imam Ibn Abdul Bar, apabila engkau menjadi pengikut, janganlah jadi muqallid tapi jadilah muttabi'. Satu orang yang ikut dan faham. Apa sebab aku ikut pandangan ni? Aku faham. Okey. Bukan faham dengan makna ingat dalil, maknanya kalau orang tanya kat tepi jalan pun kita boleh baca dalil tu daripada perawi ni. Bukan yang tu yang dimaksudkan. Sebab tu sekarang ni kita tengok ada balik gerakan larang orang supaya minta dalil, khususnya orang awam. Kalau dia belajar sesuatu dalam majlis ilmu, dia rasa pelik, dia dilarang untuk bertanya sehingga dia diberikan kebenaran untuk bertanya, tapi kebenaran untuk bertanya itu tak diberikan sampai ke sudah pun. Itu yang jadi masalah. Okay. Projek ini ataupun usaha ni dia hidup balik. Ada lagi orang-orang yang masih nak promote benda-benda seperti ni sebab dia rasa benda tu berat bagi orang awam. Sebenarnya berat bagi dia. Dan satu benda yang kita kena tahu, sekarang ni orang yang menuntut ilmu ataupun orang yang berada dalam majlis ilmu, dia bukan lagi orang yang kosong, boleh jadi orang yang sudah ada ilmu dah pun. Sebab kita kena tahu, kuliah-kuliah agama sekarang ni, dia bukan hanya diikuti oleh orang dalam masjid dan surau berlaku kuliah secara fizikal tu. Kuliah itu diikuti juga oleh orang-orang yang luar sebab ada internet zaman sekarang. Dan kuliah tu boleh jadi diikuti oleh profesor di universiti mana, pensyarah di universiti mana, yang mana dia orang juga menilai setakat ni macam mana keadaan penyampaian ilmu di masjid dan surau. Tinggal lagi dia orang berani nak bercakap ataupun tak nak bercakap. Okay. Jadi projek ataupun usaha untuk memandaikan orang ialah satu benda yang perlu difikirkan. Cuma saya duk tengok antara sebab masyarakat dia nak minta dalil bukan kerana terpengaruh dengan kumpulan tertentu, bukan. Tapi kerana berlega juga di kalangan masyarakat ni petua-petua yang tak jelas, amalan-amalan yang
tak tahu dan tak logik dari segi akal untuk dicerna. Sebab tu ada sebahagian pendengar dia berani untuk minta dalil. Sebab dia rasa benda tu perlu dibuktikan. Dan itu ialah fitrah yang memang bagus dan memang ada dalam semua orang yang sihat agama dia. Melainkan orang yang agama dia telah diracuni. Apa maksud agama telah diracuni? Dia ada rasa nak bertanya, dia ditahan untuk ditanya. Lalu dia diberikan pandangan-pandangan yang pelik-pelik dan akhirnya dia tenggelam dengan pandangan tu dan akhirnya terimalah pandangan tu sampai bila-bila dan akhirnya tak berkembang ilmu dia tu ataupun otak dia tu untuk dia faham benda yang lebih luas. Sedangkan benda tu boleh untuk dipahami dengan lebih luas. Sehingga dia nampak agama tu ruang dia sempit saja. Bukanlah agama tu sempit, tapi orang yang membawa agama tu kadang-kadang menyempitkan benda yang sudah luas. Jadi Imam Ibn Abdul Bar telah sebut benda ni pada kurun 500 Hijrah. Bahkan dalam bahagian yang kita nak bahas ni, penulis nak beritahu kepada kita, bukan kata Imam Ibn Abdul Bar. Imam Asy-Syafi'i tahun 204 Hijrah, maknanya kurun ketiga Hijrah, sudah ada sikap tak suka orang ni, dia taklid saja-saja. Khususnya orang beragama. Sebab agama Islam ni dia anti kepada ikut orang saja-saja ataupun memperbodohkan diri. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menyeru orang Islam untuk jadi cerdik. Bahkan kalau kita baca surah Taha, Allah Ta'ala sebut wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Maknanya Allah Ta'ala suruh Nabi minta doa kepada dia supaya tambah ilmu. Bahkan dalam surah At-Taubah Tuhan sebut, kalau ada satu kelompok dalam satu kawasan masyarakat tu dia nak menuntut ilmu, kelompok ni tidak diwajibkan untuk pergi perang kalau negara berada dalam situasi perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ayat 122 surah At-Taubah tu cerita pada kita keistimewaan orang yang nak belajar ilmu dan dia nak tafaqquh ilmu tu. Hari ni mungkin ramai orang belajar tapi dia tak tafaqquh. Dia mari belajar, dia bawa kitab, sama ada yang di masjid atau surau, ataupun yang belajar di peringkat universiti pun, yang dah mengahlikan diri sebagai ahli agama. Maknanya bakal belajar agama ni bakal balik nanti, kalau orang tak panggil dia ustaz pun orang dah tahu dia ni belajar agama, belajar di Timur Tengah. Hatta hari ni kalau tengok orang-orang anak-anak kita yang belajar bidang perubatan pun di negara Timur Tengah, mereka dianggap ustaz hakikatnya. Di kalangan pegawai-pegawai perubatan, kalau tahu satu orang ni belajar Timur Tengah, dia orang akan diasak dengan soalan hukum hakam agama. Sebab dia orang belajar perubatan di Mesir, di Jordan. Nak tunjuk pada kita bahawasanya kita tak ahlikan pun, orang pun dah tahu kita ke arah itu. Okay. Jadi tanggungjawab kepada orang yang khususi dan kepada orang Islam umumnya untuk dia upgrade diri dia dengan ilmu. Dia tak boleh haramkan diri dia, malaskan diri dia untuk dia faham isu-isu agama, terutamanya kalau isu tu ada kekeliruan. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang lain lepas pada tu pun, mereka memerangi taklid ini, yang kita sebut sebagai taklid buta ini. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Kita sambung pada muka surat 145. Saya tak nak baca habis dah matan syair dia ni, sebab syair dia ni kita dah bahas pada sebelum ni. Kita tengok muka surat 145. Perenggan yang bermula dengan berkenaan dengan taklid ini. Itu daripada penulis, iaitu Dr. Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil. Dia kata berkenaan dengan taklid ini, Ibnu Abdul Bar mengutip ucapan Ibnu Khuwaiz Mandad Al-Basri Al-Maliki rahimahullah. Ia berkata, taklid maknanya secara syar'i adalah memegang sesuatu pendapat yang tidak ada dasar atau argumentasi. Ini diambil Ibn Abdul Bar, diambil pandangan daripada satu orang tokoh dalam mazhab Maliki, Ibnu Khuwaiz Mandad Al-Basri Al-Maliki. Dia kata taklid bermakna pegang satu pendapat tanpa ada hujah, tanpa ada argumentasi. Argumentasi itu maksud dia hujah lah, itu bahasa Indonesia. Okay. Maknanya tak ada hujah, ikut. Orang kata subuh tak kunut, ikut. Pergi dekat kawasan orang kunut subuh, tak tahulah, saya duk buat pada kecil dulu memang tak kunut. Sebab apa tak kunut? Tak tahu, tak payah tanyalah, memang saya tak tahu. Sebab saya ikut imam di kawasan tu je. Itu maksud taklid. Dan dia bersikap tak nak faham.
Daripada dia kecil tu sampai dia dah ada anak 7, cucu dah 3, dia nak pegang cara tu juga. Okey, itu yang dimaksudkan dengan taklid. Dia tak nak upgrade, tak nak ambil tahu orang nak bergaduh ke, orang nak cop kawan ni dengan nama ni, nak cop kawan ni dengan kawan ni, dia tak nak peduli. Yang aku tahu, aku buat pada kecil, tak ada, selesai. Ini dia panggil taklid. Ini yang dimaksudkan dengan taklid. Sikap ini adalah tidak boleh dalam masalah syariat. Jelas benda yang dia sebut tu, sikap seperti ini tidak boleh dalam masalah syariat. Yang kata ni bukan mazhab Syafi'i, yang kata ni adalah mazhab Maliki. Okey. Sementara ittiba', iaitu ikut pandangan dengan tahu hujah. Sebab apa kunut subuh? Ini mazhab ni. Sebab apa tak kunut? Okey, ini mazhab ni. Sebab apa bismillah pelan? Ini mazhab ni. Sebab apa bismillah kuat? Ini mazhab ni. Cuma saya nak buat pelan. Saya nak buat tak ada kunut. Saya tahu yang ada. Saya tahu juga yang boleh kunut. Tapi saya nak ambil pandangan ni. Dan saya tak pernah kafirkan pun orang yang kata baca kuat dengan kunut tu. Tak pernah kafir. Dan kita tak pernah pun rasa kita lebih keahlian ke syurga tinggi berbanding yang buat. Tak pernah rasa. Itu orang duk tokok tambah cerita saja. Sebab orang nak ambil peluang, nak bagi bergaduh pada asalnya yang tak bergaduh pun pada tempat itu. Okey. Jadi kita boleh tengok apa yang dia sebut sini. Sementara ittiba', ini orang yang kedua. Sementara ittiba' ialah memegang teguh pendapat yang memiliki dasar atau alasan. Jadi antara taklid dengan ittiba', elok ittiba' lah. Sebab ittiba' ni dia dah upgrade diri dia untuk tahu hujah. Dia bukan upgrade diri untuk dia jadi ustaz. Bukan untuk dia dapat peluang orang bagi meja kursi untuk dia kuliah. Sekadar untuk pengamalan agama dia sahaja. Jadi itu antara contoh peningkatan satu orang Muslim dalam kadar ilmu dia, peningkatan yang positif, peningkatan yang baik. Ibn Abdul Bar berkata lagi, Ibnu Khuwaiz Mandad Al-Basri berkata di tempat lain dalam sebuah bukunya sebagai berikut: setiap orang yang ucapannya engkau ikuti, padahal ucapan itu tidak harus engkau ikuti, kerana adanya dalil yang bertentangan dengannya, bererti engkau bertaklid kepadanya, sedangkan bertaklid dalam agama Allah itu tidak dibenarkan. Okay. Ibn Mandad Basri Al-Maliki ni, dia beri lagi penjelasan. Dia kata ada sejenis orang, dia ni tahu banyak pendapat, okay, tapi dia nak pilih pendapat yang tak kuat hujah dia, yang bahkan pendapat tu tak ada hujah pun, dia nak pilih yang tu. Orang ni pun dipanggil sebagai orang yang bertaklid, dan perbuatan itu diharamkan sebab Allah Ta'ala larang dalam agama ini bertaklid dengan cara menyembunyikan kebenaran seperti itu. Dia tahu yang betulnya tak boleh buat, tapi dia buat. Sebab apa dia buat? Dia fikir banyaklah kepala dia. Aku tak buat, orang kata aku berlain dengan orang lain. Aku tak buat, nanti jadi payah orang nak bergaduh dengan aku. Aku tak buat, nanti aku berjalan tepi jalan, orang duk ludah helio tengok aku. Takut, kerana takut benda-benda yang kecil itu menyebabkan dia pilih untuk taklid pada pendapat sampah itu. Dan akhirnya dia telah terjerumus ke dalam benda yang haram. Dia tak minum arak lagi pun. Dia tak berzina pun. Dia hanya just tahu kebenaran, dia ikut yang tak betul. Itu sahaja. Itu sudah termasuk dalam kalangan orang yang duduk dalam benda-benda yang haram. Orang yang macam ni, zaman sekarang ni siapa dia? Orang-orang yang ada ilmu agama lah. Mungkin sebahagian daripada orang-orang yang belajar sampai ke luar negara, sampai ke timur tengah, timur tepi pun, kita tak tahulah ke mana dia nak pergi. Cuma dia tahu kebenaran, dia tak nak ikut. Dia takut. Takut yang kecil. Takut yang kecil itu. Okay. Dia takut ni ada macam-macam pasal. Okay. Sebab tu Al-Quran ayat 155 surah Baqarah, Allah Ta'ala kata walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami uji kamu sikit dengan takut. Takut situ apa dia? Takut orang tipu kita, takut hantu, takut jin, takut syaitan, takut orang tak hormat kita, takut yang macam-macam. Dan ketakutan-ketakutan itu ialah ujian. Yang mana Tuhan kata wabasyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Antara cara bersabarnya ialah tidak takut pada benda yang tak perlu takut. Bukan cara bersabar tu ialah mengikuti arus perdana. Itu bukan cara bersabar yang betul. Itu tak masuk dalam apa yang Tuhan sebut beri berita gembira pada orang sabar. Yang ni tak masuk pada orang sabar. Yang ni ialah orang yang tak sabar.
Sebab tu kita kena tahu, orang yang tak sabar ni bukan orang yang baran je. Cakap sikit kira nak bebal je. Bukan yang tu. Sebab orang duk ingat orang yang tak sabar ni macam tu. Antara orang yang tak sabar ni, kena hentam sekali je. Takut. Dah ikut dah pandangan yang arus perdana tu. Walaupun cakap lembut, walaupun pakai lebay, walaupun pakai baju Melayu, walaupun pakai jubah, walaupun pakai kereta. Banyaklah kalau nak cerita. Okay. Cuma nak katanya itu adalah benda-benda yang kita tak perasan. Benda-benda yang kita tak tahu. Okay. Okay. Jadi cerita bab taklid ni, ia satu benda yang sangat besar untuk difahami. Sebab orang dah ingat taklid ni untuk orang awam je. No. Taklid ni juga ialah untuk pada orang agama yang tidak bertanggungjawab. Yang masih nak bertaklid pada pandangan-pandangan yang tidak kuat dan rapuh. Bahkan saya sebut pandangan tu pandangan sampah pun. Tapi masih lagi nak ikut. Sayang, rugi anda ditanya 2 kali berat di akhirat nanti. Anda ditanya 2 kali berat sebab dah tahu nak buat juga. Dah tahu masih lagi nak berpegang pada yang tak betul. Okay. Kemudian apa lagi yang disebut sini? Ibnu Khuwais Mandad Al-Basri berkata, setiap orang yang ucapannya diharuskan oleh dalil agar engkau ikuti, bererti engkau muttabi', mengikutnya dan bukan muqallid. Dan ikut iaitu ittiba' dalam agama adalah satu hal yang dibolehkan. Maknanya nak beritahu pada kita sini, muttabi' dengan ittiba' lebih baik orang yang muttabi', iaitu orang yang ikut dengan dia faham berbanding ikut tak faham. Jadi Ibnu Mandad Al-Basri Al-Maliki, nanti boleh cek dia ni kurun ke berapa ataupun ulama yang berada di kawasan mana, apa yang dia tulis. Okay. Kita nak tengok apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Taklid ni ada banyak pecahan. Pertama, taklid ikut tak tahu apa, tak nak upgrade. Yang kedua, nama dia muttabi', ikut faham, ikut yang betul. Yang ketiga, faham yang betul, tahu yang betul, tapi nak pegang pandangan yang tak betul, tak ada hujah. Ini pun nama dia taklid. Ini pun nama dia taklid. Dan ini lebih haram berbanding taklid dengan sebab jahil itu. Taklid dengan sebab jahil, okey. Bukan kata okey, tak bagus juga. Tapi dari segi nak kena tanya soal siasat di akhirat nanti taklah kuat sangat. Tapi bertaklid dalam keadaan tahu yang betulnya di mana, ini lebih teruk keadaannya. Okay. Ibnu Abdul Bar, perenggan yang seterusnya, muka surat 145 tu, rahimahullah telah menghimpunkan nas-nas dari Alkitab dan Sunnah yang melarang taklid. Sebagaimana ia juga menghimpun ucapan para salaf tentangnya. Beliau berkata, sekelompok fuqaha, iaitu ahli fiqh dan ahli fikir, telah berhujah untuk membantah orang-orang yang membolehkan taklid dengan dalil akal. Maknanya ada sebahagian pecahan dia nak cerita sini, taklid dengan dalil akal, hanya faham secara logik sahaja. Okay. Yang paling baik yang saya dapati daripada bantahan dengan logik adalah ucapan Imam Al-Muzani yang saya kutipkan di sini. Okay. Sekarang ni kita nak tengok kata-kata Imam Ibn Abdul Bar. Ini yang dia sebut dalam kitab dia, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Kalau orang boleh beli kitab ni, dia menarik. Banyak benda yang dia sebut. Okay. Kata-kata Ibn Mandah tadi pun, dia Ibnu Khuwais Mandad Al-Basri tadi pun dia letakkan dalam kitab dia, Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Okay. Dia kata sini, apa dia kata? Ulang sekali lagi dia sebut tadi. Dia kata sekelompok fuqaha, iaitu orang-orang yang pandai hukum hakam, ahli fiqh dan ahli fikir, maknanya orang akademik, telah berhujah untuk membantah orang memboleh taklid dengan dalil akal. Mereka telah berhujah boleh taklid dengan beri dalil-dalil akal. Dia nak kata taklid ni boleh dengan dia beri hujah-hujah yang dangkal, hanya guna akal semata-mata. Hanya guna akal semata-mata. Macam 2 hari lepas, kemarin lah, bukan 2 hari kemarin, ada satu video orang bagi dekat saya. Satu orang profesor, Prof Madya, doktor lagi. Orang tanya dia soalan, benda ni sensitif tapi saya nak sebut juga. Di mana bahayanya Wahabi? Orang tanya soalan pada dia. Video tu baru lagi. Okay. Orang tanya soalan pada dia. Okay. Dia pun nampak jawab macam okey, peringkat awal tu okey. Tiba-tiba dia kata, yang awal tu saya setujulah, dia kata sebenarnya Islam ni dia melarang ekstrim. Cara dia jawab tu padanlah dengan Prof Madya, dengan doktor dia. Betul lah tu. Okay. Islam melarang ekstrim. Betul. Memang kita tak setuju dengan ekstrim. Islam tak suka pada golongan-golongan yang ekstrim. Ekstrim dalam nak beramal, ekstrim juga dalam nak meninggalkan sesuatu arahan ataupun sesuatu larangan itu. Okay. Kemudian dia kata
kita pun tak suka, lebih kurang lah boleh tengok video tu pun dah tersebar banyak dah kot. Okay. Sebab channel yang cut video dia pun channel yang agak popular di media sosial ni. Okay. Dia kata kita pun tak suka dengan satu orang yang cepat membida'ahkan orang. Okay. Dia tak sebut orang mana, dia tak sebut kumpulan mana. Okay. Dia kata ada satu kumpulan yang sampai saja pada satu tempoh mereka larang orang makan bubur Ashura, bubur Ashura dia sebut. Okay. Sebab apa larang? Sebab Nabi tak buat. Hanya kerana itu dia kata, hanya kerana Nabi tak buat, maka tak bagi orang makan. Sedangkan orang duk makan pizza, dia kata, orang duk makan burger. Pizza tu asal pada mana? Okay. Sebab dia kata yang tak bagi makan bubur Ashura tu, yang kata bid'ah tu, sebab bubur Ashura tu dibuat daripada kelompok Syiah, idea dia tu datang. Okay. Sedangkan pizza tu mai daripada Vatican City di Paris, yang tu Kristian terus. Okay. Ini ialah satu perbandingan yang sangat saya kecewa tengok, sebab yang bercakap tu Prof Madya. Saya tak tahu dia jawab kerana ada kepentingan apa pun, saya tak tahu. Okay. Tapi jawapan itu alangkah baiknya dia fokus pada soalan daripada dia cuba untuk menutup lubang-lubang yang mungkin macam yang kita duk sebut tadi lah, mungkin ada benda-benda yang cuba dia terfikir, kalau aku jawab straight sangat kan nanti orang cop aku geng tu juga. Okay. Mungkinlah saya duk terbayang yang macam tu. Sebab saya mengikuti banyak bahan-bahan tulisan dia, tak sangka dia boleh jawab macam tu. Agak kecewa bagi pihak saya sendirilah. Okay. Tak tahulah dia jawab tu kerana nak tutup banyak ruang ataupun cuba untuk tidak menjadikan diri dia dikontroversikan lepas pada tu. Wallahu alam, saya tak tahu. Okay. Cuma jawapan itu entahlah, kalau saya dapat jawapan macam tu, jawapan tu pula kita nak jawab di depan orang-orang yang masih tak jelas Wahabi tu apa. Bukan setakat dia tak jelas, bahkan dia telah sesatkan, dia telah rasa benda tu ancaman yang bahaya. Sedangkan itu fakta yang diputar belit. Kalau kita rasa kita tahu jemaah latar macam tu, dan ada yang sebahagiannya agresif dalam surau tu ke, dalam masjid tu ke, skip je lah soalan tu. Bagi saya lah, tak payah jawab. Sebab jawapan kita tu dia boleh memberi gambaran yang lain pula. Saya agak kecewa sebab dia macam cuba nak memburukkan benda yang sebenarnya salah faham. Dia salah faham je sebenarnya. Maknanya kumpulan itu dipanggil dengan Wahabi tu dengan sebab salah faham je asalnya. Tapi dia dah jadi buruk. Dengan sebab banyaknya orang kata apa tokok tambah yang berlaku pada faktanya ataupun pada orang kata apa, ada orang yang nak bagi nampak lebih thriller lagi kat mana sesat dia tu. Okay. Jadi dia jawab tu dia macam cuba nak menjustifikasikan yang kumpulan tu tidak ada langsung kebaikan padanya, tidak ada langsung benda-benda yang elok yang boleh diperbetulkan ataupun boleh diberitahu. Saya kesal yang tu lah. Okay. Sepatutnya dia boleh cerita, dan saya tak rasalah orang yang berada di peringkat universiti dia tidak secermat itu. Maknanya dia tak cermat lah, maknanya kalau dia nak jawab tu jawapan kurang cermat. Jawapan yang itulah saya duk fikirlah. Dia jawab ni kerana apa? Kerana dia takut dia dikontroversikan. Mungkin yang itulah kot kebanyakan orang dia tak berani jawab soalan tu sebab takut dia kontroversikan kalau dia tahu kebenaran. Kalau dia memang geng yang duk dengar cerita sebelah saja, mungkin dia akan jawab dengan sifat membantai. Okay. Ada orang dia nak jawab dengan sifat yang lebih kata apa, mu'tadil. Tak dinafikan ada sebahagian mereka yang ekstrim, suka bid'ahkan orang dalam semua bab. Itu memang ada kumpulan seperti itu, tak dapat dinafikan. Okay. Cuma memburukkan kalimah itu yang asalnya datang daripada mulut Nabi. Orang mula-mula sebut bid'ah ni orang mana? Bukan orang sini, orang Madinah. Nabi sendiri yang sebut. Orang Mekah, Nabi. Itulah manusia pertama yang menyebut perkataan itu. Okay. Kalau kita cuba nak main-main dengan perkataan tu, dia macam satu kurang adab pada Nabi. Sebab kalau tengok golongan-golongan yang kononnya sayang pada Nabi ni, dia orang sendiri yang duk ulang-ulang perkataan itu, yang cuba nak mempersendakan perkataan itu. Tak setuju, tak perlu buat perkataan ataupun bunyi-bunyi yang seakan-akan mempersenda. Sebab kita tahu perkataan itu pun cebisan daripada hadis Nabi yang mulia juga. Cebisan daripada hadis Nabi. Kalau rasa tak nak diri tu terkontroversi, skip soalan tu daripada awal lagi. Jangan duk jawab daripada awal. Itu lebih baik, lebih selamat
dan lebih orang kata apa, memberi pandangan yang baik pada orang lah. Okey. Jadi kata Ibn Abdul Bar ni, dia kata ada sebahagian orang alim ni dia nak suruh masyarakat ni taklid dengan dia guna dalil macam tu lah. Dia kata apa salah makan bubur surah ni? Tak ada salah apa pun. Takkanlah Allah Ta'ala nak azab kerana makan bubur. Okay. Dia tak faham isu tu. Okay. Isu dia bukan kerana makan itu. Isunya ialah berkenaan dengan penisbahan kemuliaan hari itu pada penisbahan yang salah. Dan mempercayai kebesaran hari itu daripada hadis-hadis yang palsu. Dan kalau kita nak bincang dengan lebih dalam lagi, bukan isu bubur itu. Isunya ialah respi-respi itu dihikayatkan, dikatakan daripada hadis Nabi. Tak salah pun tuan-tuan nak buat bubur tu pada hari itu. Cuma yang jadi masalah pada zaman-zaman orang-orang tua kita dulu, bila mana hari 10 Muharram ni, dia orang tak puasa sedangkan sunnah hari tu dia puasa. Dia kacau bubur tu, dia makan. Siap tu dia makan terus. Kalau dia kacau untuk majlis buka puasa, okey, tak ada masalah. Tak ada orang larang pun. Yang jadi masalah sekarang, hari itu menjadi hari makanan seakan-akan hari perayaan. Itu problem dia. Problem dia situ. Bukan problem pada makan bubur tu boleh pergi ke neraka. Bukan yang tu. Bukan isu itu. Jangan guna logik akal seperti ini untuk menafikan fakta yang lebih clear dalam bab ni. Jadi bertanggungjawablah dalam menjawab soalan. Kalau rasa tak mampu nak tahan kecaman waktu jawab soalan tu, jangan jawab pada awal. Kalau macam saya dah biasa kena kecam. saya jawab lah. Okay. Cuma nak sebutnya ialah bertanggungjawab dalam jawapan. Kita lebih takut kecaman manusia ataupun kita takut kecaman Nabi dan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Sebab Nabi akan mempertanggungjawabkan di atas setiap umat yang tahu kebenaran ini. Sejauh mana dia bawa kebenaran itu. Kalau kita takut kena kecam di dunia, kecil sangat kecaman orang di dunia berbanding kecaman Allah Ta'ala dan kecaman Rasul di akhirat nanti. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok dalam bab Ibn Abdul Bar. Dia bercakap bab taklid. Saya pun tak tahu. Saya buka-buka kitab ni, saya kena tajuk kontroversi terus. Sambung-sambung kitab ni kena yang taklid tu. Taklid ni memang orang tak berani nak cerita. Tapi kita ceritalah sebab ini adalah satu tesis PhD yang sangat cermat membahaskan akidah Imam Syafi'i. Sebab apa tesis ini ditulis? Sebab ada orang dia membahaskan dan dia cuba cakap mazhab Syafi'i ini ialah mazhab yang berteraskan pada akidah kumpulan tertentu. Sebenarnya Imam Syafi'i tidak pernah pun menisbahkan diri pada akidah tertentu. Melainkan dia sebut akidah dia ialah berpandukan pada Quran dan Sunnah. Sebelum ada kumpulan-kumpulan akidah yang dinamakan dengan Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, apa-apa saja, Salafiyah ke apa semua ni, dia tidak menisbahkan diri pada kumpulan tu. Bahkan kalau tengok dari segi kemunculan, mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah ini lebih lewat berbanding kemunculan mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i dah wafat waktu keluarnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Wafat 204. Abu Hasan Al-Asy'ari hidup sekitar tahun kurun 300. Dia wafat pun 300 lebih. Okay. Jadi dari segi sejarah tu pun dia tak tally, tidak ada persamaan. Okay. Dan kita kena tahu bahawasanya ke semua imam-imam mazhab ini, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka itu mendahului daripada keluarnya isu-isu akidah yang mutaakhir ini. Nama pun mutaakhir. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Supaya satu orang dia nak nisbahkan satu benda, dia kena tengok penisbahan itu betul ataupun tidak. Kalau tak, dia akan nampak, kalau orang yang dengar sepintas lalu, orang akan rasa betul lah. Tapi kalau orang yang mengkaji, dia akan nampak ada benda tak kena pada fakta ini. Macam tadi saya ada tengok satu kuliah, satu orang ustaz ni terkenal lah di negeri dia. Dia cerita tentang macam mana Imam Ahmad bin Hanbal kena uji bila mana dia mempertahankan isu Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dan kita pun tahu dalam hidup Imam Ahmad ni, itulah antara fasa yang dia kena hadapi, fitnah yang dia kena hadapi. Dia berjuang di hadapan ribuan para ulama dan juga berhadapan dengan khalifah-khalifah yang dah termakan dengan idea kata apa? Idea Mu'tazilah ni yang mengatakan Quran itu makhluk. Quran itu makhluk. Saya tak nak ceritalah macam mana Quran itu makhluk, tak makhluk apa semua. Okey. Cuma dalam cerita dia tu, dia kata waktu Imam Ahmad bin Hanbal dia kena pukul
Dia kena sebat dengan khalifah pada waktu itu. Bukan khalifah yang sebat, tukang sebat lah, tapi arahan sebat tu datang pada khalifah. Dia kena sebat dengan sebatan yang cukup banyak. Dan kalau kita baca dalam sirah pun, dalam sirah Imam Ahmad bin Hanbal ni, waktu dia nak kena sebat tu, dia macam ada rasa takut, groan sikit. Dia takut. Dia satu orang yang baik, tak pernah buat jahat ni, tiba-tiba nak kena pukul bukan sebab salah sendiri. Bukan benda yang mudah lah. Okay. Sehinggalah banduan penjara yang duduk satu sel dengan Imam Ahmad tu, dia kata, aku orang yang pernah kena sebat, dia kata. Sebatan ni antara 3 hingga 10 tu sakit, dia kata. Kena sebat yang 3 hingga 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, yang tu sakit. Yang dah hujung-hujung tu dia tak sakit dah. Dia dah jadi kebah dah. Dia jadi kebah dah. Okay. Itu pesanan satu orang yang pernah kena hukum sebab dia ni pencuri ataupun perompak. Kalau saya tak silap, dia satu orang perompak, duduk satu penjara dengan Imam Ahmad. Tapi kalau kita tengoklah cerita, kisah ni telah difilmkan. Ada satu, bukan filem lah, ada satu drama Arab, Al-Khalifah Al-Imam tajuk dia. Okay. Perompak tu dia siap pesan kepada Imam Ahmad, dia kata, jangan takut, kamu berada atas kebenaran. Dia tu perompak. Tuan-tuan boleh bayang, dia tu tangan berlumuh dengan macam-macam kekotoran. Dia boleh pesan pada satu orang alim yang hafal Quran, yang faham Quran, jangan takut, kamu atas kebenaran. Dah kamu atas apa? Tapi Imam Ahmad ni yang kata dia jenis bukan pelekeh orang. Dia ambil pesanan kawan tu, dia kata, kamu jangan takut, sakit tu pada pukulan-pukulan yang awal. Okay. Ustaz tu pun cerita, dia kata kena pukul sampailah kain Imam Ahmad pakai tu dia nak terlondeh. Yang cerita kita tahu memang kain tu nak terlondeh lah, tapi dia tak terlondeh lah, kain tu ketat lah ataupun diikat kemas sikit. Cuma cerita ustaz ni dia sedap sikit sebab apa? Dia kata waktu nak terlondeh tu Allah Ta'ala utus malaikat turun pegang kain Imam Ahmad. Okey. Siapa yang tahu malaikat turun pada waktu tu? Nabi dah tak ada dah. Sebab yang boleh kesan malaikat ini hanya Nabi saja. Okey. Dia kata Imam Ahmad bermimpi, dikatakan bahawasanya didatangkan malaikat-malaikat. Okey, bolehlah andai kata riwayat tu ada. Okey. Boleh terima lagi yang tu? Boleh terima lagi. Lepas pada kena sebab tu, dia kata Imam Syafi'i datang jumpa Imam Ahmad. Okey. Cerita depan orang kampung yang memang tak pernah tengok kitab-kitab sirah ni, tak pernah tahu pun kitab sirah ni apa benda, cerita tu duduk kat mana pun tak tahu. Okey. Apatah lagi nak tahu imam tu wafat bila, hidup bila. Okey. Saya dah sebut tadi, Imam Syafi'i wafat 204 Hijrah, Imam Ahmad wafat 241. Beza 40 tahun lebih tu. Okey. Imam Ahmad dia kena uji dengan pemerintah ni, isu Quran makhluk ni di hujung-hujung usia dia. Kita andaikan 230 Hijrah dia kena. Okey. Waktu tu Imam Syafi'i dah meninggal dah. Tak ada dah. Dah hampir 20 tahun dah meninggal. Okey. Tapi ustaz tu dia cerita dengan penuh confident dia. Yang itu yang saya kagum dengan dia tu sebab dia confident. Okey. Dia kata Imam Syafi'i pergi jumpa Imam Ahmad, dia pergi ambil kain yang Imam Ahmad pakai waktu kena sebat dan bertabarruk dengan kain itu. Oh, sakan cerita dia. Okey. Imam Syafi'i bangun pada kubur tu pergi cari kain kawan tu. Okay. Kalaulah dia tahu tahun-tahun itu, saya rasa dia tak bercakap juga. Okay. Tapi mungkin dia ambil cerita ni daripada orang yang tak cermat, dia pun bawa cerita tu dengan ketakcermatan kali kedua. Maka berlakulah kepincangan bagi orang yang perasan. Okay. Bagi orang yang tak perasan, syok. Cuma yang tak tahan tu, ujung tu dia selit. Dia kata, inilah petunjuk yang menunjukkan bolehnya kita bertabarruk dengan kesan peninggalan para ulama. Berbeza dengan satu kumpulan lagi yang mensyirikkan orang yang bertabarruk. Ke situ perginya. Okay. Kita boleh tengok dia punya pergi tu, dia punya lajak, dia tekan minyak rapat 180, langgar hancur. Kita kata hancur dia langgar. Okay. Dia kata itulah dalil. Okay. Siapa yang mengharamkan tabarruk? Kita kata para ulama tidak mengharamkan tabarruk. Hatta para ulama yang dikatakan aliran berbeza tidak mengharamkan tabarruk. Cuma kita punya argumen ialah yang ditabarruk itu adakah betul daripada Nabi ataupun tidak. Itu. Okey. Dan bertabarruk daripada para ulama itu ada dawabit dia. Yang pastinya bertabarruk dengan doa boleh. Pergi suruh dia orang berdoa. Tapi kita tak panggil tabarruk, itu kita panggil tawassul sebenarnya. Okey. Cuma nak katanya dahsyat sebab cerita tu dia berlegar dan dia dirakam. Rakaman tu ada, tuan-tuan boleh tengok, saya tak nak sebut lah ustaz mana, masjid mana, nanti cari sakan orang kat pula video tu. Okey. Jadi nak katanya dahsyat. Ini ialah satu projek
untuk nak bagi orang dengar saja dan tak perlu peresah balik cerita tu. Kalau satu orang dia tahu buruknya taklid, dia akan pergi cek balik cerita tu. Saya duduk berazam lah hati saya, kalau saya yang ada dalam masjid itu waktu kuliah tu, saya akan bangun dan saya akan tanya di mana fakta tu diambil. Bukan tanya nak bergaduh, tapi nak bagi semua orang-orang yang tahu, supaya orang-orang yang keluar daripada masjid tu nanti dia tak akan rasa oh rupa-rupanya boleh tabaruk sebab cerita tu, sedangkan cerita tu tak betul. Jadi orang-orang yang tahu dia bertanggungjawab lambat tu. Okay. Tapi sayangnya live itu ialah rakaman, dia bukan waktu live saya tengok, waktu dah rakaman. Kalau tak saya akan tanyalah waktu live tu. Sekurang-kurangnya orang yang rakam tu dia sampaikan kepada ustaz tu. Kita bukan nak bergaduh, nak mengajar ustaz tu supaya lebih cermat. Sebab tengok dia pun hentam orang dahsyat juga. Okay. Dia tu punya tak cermat, hentam orang kiri kanan. Okay. Sebab tu saya kata dia tekan minyak tu langgar hancur. Kalau kita buka satu-satu pula dia tak boleh nak jawab. Okay. Cuma itu benda yang kita boleh tengok lah daripada bab taklid ini, benda-benda yang diperangi oleh para ulama yang terdahulu. Mereka tidak bersama dan tidak bersetuju dalam bab itu. Okay. Jadi kita boleh tengok lagi sambungan apa yang disebut oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dia kata adalah ucapan Imam Al-Muzani. Tadi dia bawa daripada Ibnu Khuwaiz Mandad Al-Basri Al-Maliki. Adalah ucapan Imam Al-Muzani. Imam Muzani ialah murid kanan Imam Syafi'i. Yang saya kutipkan di sini, seorang yang memberi keputusan hukum dengan taklid harus ditanya, apakah anda punya dalil atau putusan ini? Jika ia menjawab punya, maka taklid itu batal kerana dalil telah mewajibkan untuk mengikuti dalil, bukan taklid. Maknanya Imam Muzani yang Imam Syafi'i puji ni murid kanan, nasiru madhabi, penolong, pembantu pada mazhab aku. Kata Imam Al-Muzani, kalau satu orang tu dia beri hukum hanya kerana dia taklid kepada hukum-hukum yang lepas, kita kena tanya dia, kamu beri hukum ni kerana kamu tahu dalil dia ataupun tidak? Okay. Maka jawab orang yang ditanya itu, aku ada dalilnya. Maka taklid terbatal pada dirinya, lalu jadilah dia tu orang yang muttabi', iaitu orang yang ikut faham, tapi dia nak ikut pandangan itu. Jika ia menjawab, saya memberi keputusan tanpa dalil, maka tanyakanlah kepadanya, mengapa engkau menumpahkan darah, menghalalkan kehormatan dan merosakkan harta orang, padahal perbuatan itu diharamkan oleh Allah kecuali dengan dalil yang jelas. Maknanya Imam Muzani kata, kalau kita tanya satu orang tu, dia beri hukum, dia tak tahu dalil, dia telah merosakkan kehormatan orang, menghalalkan kehormatan orang, boleh berkemungkinan menumpahkan darah orang, dan juga orang kata apa, menyusahkan orang. Zaman sekarang ni menyusahkan orang. Tanya orang hukum tentang satu-satu benda perkara, orang tu pun jawab. Boleh jadi orang tu dia anggap ustaz, dia pun jawab. Dia jawab itu tanpa ada dalil. Cuma dia kata tak boleh, haram. Okay. Bila mana dia sebut macam tu, dia akan menyusahkan sebahagian orang yang mana benda tu luas. Saya tak nak bagi contoh lah. Cuma nak katanya kalau jawab hukum bermudah-mudahan, okay, dia akan menyebabkan keadaan-keadaan tertentu yang luas jadi sempit. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Okay, kita beri lalu azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Jadi kita boleh tengok apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar bila mana dia nakalkan daripada Imam Al-Muzani yang merupakan murid kepada Imam Syafi'i, sekaligus menunjukkan kepada kita bahawasanya itulah pendirian Imam Syafi'i sendiri, iaitu bila mana satu orang dia bertaklid pada satu pandangan, ianya perbuatan yang bahaya pada diri dia. Dia kena faham, sebab dia boleh menyempitkan ruang yang sudah luas. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ni. Cuma saya nak jawab beberapa soalan online yang ada orang tanya. Ada dua soalan sini. Satu, bolehkah imam menggunakan Al-Quran yang didownload dalam telefon untuk membacakan ayat tersebut semasa salat fardu? Okay. Dia jadi imam, kemudian dia nak baca ayat selepas Fatihah tu, dia buka Quran yang dia download dalam telefon dia baca waktu salat fardu. Okay. Yang
disebut oleh para ulama perbuatan itu ialah makruh, perbuatan itu. Okay. Sebab waktu salat fardu ni dia kena baca, yang afdal ni ialah dia kena baca daripada hafalan dia. Dia kena baca daripada hafalan dia. Okay. Walaupun ada sebahagian para ulama yang mengharamkan. Ada yang mengharamkan, tapi saya ambil yang agak majoriti lah, jumhur mengatakan ianya perbuatan makruh. Salatnya sah tapi dia tak berapa elok lah. Okay. Sama juga dengan tengok Quran yang diletak di hadapan, sama lah juga. Sama juga. Benda tu ialah tak boleh lah. Pandangan-pandangan banyak menyebutkan tak boleh. Seeloknya salat fardu. Salat fardu ni kita nak baca panjang mana sangat? Kita baca berpada-pada. Sebab Nabi ni memang dia suruh para sahabat yang jadi imam untuk meringankan bacaan salat fardu. Okay. Adapun dalam salat sunat, kalau nak tengok Quran dalam handphone ke ataupun Quran ke yang dia ada di hadapan ke, benda tu dibenarkan oleh para ulama. Dia jadi harus, dia tak jadi makruh dalam bab tu. Sama ada fatwa terdahulu ataupun fatwa terkini yang disebutkan oleh para ulama. Dan diharuskan kerana ada satu asar perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, waktu dia salat sunat, dia pegang lembaran-lembaran Quran di tangan dia waktu dia salat sunat. Okey, jadi daripada asar itu, dia bukan hadis, dia asar sebab dia perbuatan orang lain, sahabiah lah, isteri Nabi. Dia bukan Nabi yang buat, orang lain yang buat. Okey. Jadi dia pun pegang Quran pada waktu itu dan dia baca daripada Quran di lembaran-lembaran itu, dan itu ialah salat sunat. Okey. Jadi waktu salat tarawih yang kebanyakan orang kita duk buat ni, letak Quran di hadapan, benda tu harus. Benda tu harus. Okey. Tapi ada sebahagian orang yang dia agak rigid, dia kata benda tu makruh. Sebenarnya itu tak makruh. Dia harus saja. Okey. Mungkin dia rasa, mungkin dia tu orang yang hafal Quran. Okey, bagi orang yang hafal Quran, dia kena usahalah sebolehnya untuk dia baca daripada ingatan dia. Okey. Tapi bagi orang yang tak hafal Quran, dia baca sajalah daripada Quran yang disediakan. Maknanya kalau dia imam yang tak hafal Quran secara banyak, dia baca daripada Quran yang diletak di hadapan. Okay. Tapi baca tu elok lah. Okay. Sebab saya pernah sebut pandangan ni dulu di tempat lain lah. Okay. Jadi dia pun sarankanlah letak Quran. Saya kata baguslah kalau nak jadi imam tarawih letak Quran. Okay. Tapi dia baca Quran tak lancar, jadi dia jadi satu pasal pula dia duduk mengeja depan tu. Dia imam. Nasib baik tak keluar. Ni apa dia ni? Okay. Cuma yang tu tak perlu lah. Okay. Pastikan kalau kita nak baca tu pun bacalah dulu. Sebelum jadi imam tu baca dulu. Okay. Kita nak tengok Quran pun baca juga. Baca dulu supaya kita kata apa, lancar bacaan itu. Dan kalau kita rasa kita rabung, letaklah, pakailah spek ke, letak lampu 3 4 pun tak apa. Okay. Untuk salat sunat, salat fardu tak perlu. Bagi saya rasa tak perlulah. Untuk salat sunat ni, satu orang tu dia jadi imam, dia baca daripada Quran, sama ada telefon dia ataupun Quran di hadapan. Okay. Itu soalan pertama. Yang kedua, ada imam yang main game dalam handphone dia. Kalau main game dalam solat kacau lah. Okay. Main game dalam handphone semasa kuliah berjalan. Maknanya bukan dia yang bagi kuliah, orang lain yang bagi kuliah tu. Okay. Dan ianya menjadi ikutan kepada remaja yang lain. Adakah baik akhlak ini? Tu soalan dia. Jawapan dia memang tak baiklah akhlak tu. Okay. Akhlak tu tak baik. Tapi taklah kita kata ini imam yang teruk, perlu dibuang segera. Tak perlu. Cuma kita tegurlah pada dia, kita kata perbuatan tu tak elok. Ni biasa imam muda, takkan imam umur 70 main game kot. Okey. Ni imam-imam yang muda, yang umur 20-an, 30-an duk main PUBG ke pelam ni. Okey. Maknanya elok kadang kalau nak main pun luar daripada masjid lah. Luar daripada masjid. Bukan kata main game. Saya rasa main phone secara umumnya pun dia agak kurang baik lah. Okey. Tapi dalam kuliah tu macam-macam kita boleh andai. Kadang-kadang orang sekarang ni dia nak catat isi kuliah pun daripada tu. Okey. Dan ada setengah orang dia suka tengok live dalam telefon dia, walaupun dia menghadiri kuliah ustaz tu, dan ustaz yang live tu pun ialah ustaz yang duduk depan dia kak. Saya ada tengok ada orang macam tu. Saya duduk di Terengganu dulu, ada satu orang ni, dia datang di kuliah saya, di mana-mana dia datang. Tapi penyakit dia tengok saya dalam telefon dia. Dia tak tengok saya di hadapan ni. Dia suka tengok dah, dan dia duduk like lah, tang duduk like. Yang kita duk perasan waktu berhenti macam azan, kita duk tengok lah, like duk naik tu, dia yang duk like. Dia ada dalam kuliah kita. Ada orang dia macam tu. Okay. Benda tu rasa macam kurang elok juga lah kalau kita tengok. Okay.
Tapi ada orang yang minat dia macam tu. Dia datang kuliah, dia tengok live yang sama. Live orang pun dia tengok. Live dalam internet pun dia tengok. Okey, dua-dua. Okey. Tapi janganlah duk pasang video tu orang kata apa kuat sangat. Okey. Sebab saya perasan ada sebahagian orang kan. Dia macam kuliah saja malam ni akan ada orang share dalam grup-grup WhatsApp. Okey. Mungkin dia yang duduk dalam masjid tu pun dia nak share link tu. Okey. Dia terbuka link tu, volume dia dah kuat dah. Okey. Jadi saya dengar lagi suara saya sebab biasanya kalau live ni dia akan dia akan delay 2-3 saat lah maknanya. Saya dah cakap dah ke depan dah. Yang live tu belakang lagi, masih di belakang lagi. Okey. Jadi terdengar balik suara kita sekali lagi. Okay. Jadi kalau nak buka link pastikan volume tu dah slow dah. Nak edar-edar ke lain. Saya tak ada masalah pun kalau orang nak buka telefon waktu kuliah ni. Kalau dia nak edar peringkat-peringkat awal tu lah baru start kuliah dia nak forward ke lain. Tapi jangan dibuka link tu dalam keadaan volume tu kuat. Sebab saya boleh dengar lah lagi benda tu. Okey. Wallahu a'lam, 2 soalan tu saja. Setakat tu saja perbahasan kita pada malam ni. Moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.